Dr. Daniel, saya sekarang ini waktu PKPP ni ada orang solat di masjid, tapi cara semayang tak ikut Nabi. Nak buat apa? Saya ada baca tulisan yang, yalah, tulisan tu boleh menyakitkan hati ya. Dia tulis apa? Dia kata semayang di masjid tak ikut sunnah Nabi, semua sesat. Maksudnya semayang ada penjarakan sosial, sedangkan ikut sunnahnya suruh rapatkan lagi. Sekarang penjarakan sosial, selang 1 meter, 1 meter, setengah masjid 2 meter, 2 meter. Ini tak ikut sunnah, sesat. Dia tulis itu sesat. Tulis itu sesat pula. Astaghfirullahalazim. Sebab itu saya sebutkan selalu, belajar agama, kaedah, kefahaman bagi betul. Keluar daripada kepompong kita. Jangan belajar agama dalam kepompong sempit, sebab agama tidak pernah sempit. Jangan belajar agama dalam kepompong sempit, keluar dari kepompong agama kita. Agama tak sempit. Kalau sempit, itu kepompong yang kita cipta dan kaitkan dengan agama. Agama bukan begitu. Agama Islam dia dinamis. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab tentang ijtihad, contoh karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi tentang bagaimana ulama berijtihad. Bagaimana ulama berijtihad. Disebutkan salah satu kaedah yang ulama faham daripada sunnah ialah, daripada hadis dan Quran ialah, hukum hakam boleh berubah mengikut senario dan suasana. Boleh berubah. Itu berlaku zaman Nabi sendiri, berpandukan Quran sendiri. Contoh bila Allah sebut tentang diharamkan kita makan bangkai, darah yang mengalir dan sebagainya, kemudian datang ayat famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma alaih. Famanittur, tapi jika dalam keadaan terpaksa, maksudnya dalam keadaan emergency. Ini senario berubah. Asal ayatnya tak boleh makan bangkai, tak boleh minum darah dan sebagainya, tapi famanittur, senario berubah, emergency, darurat, kebuluran. Jika terpaksa, wala adin, terpaksa pun ambil, tidak boleh berlebihan, ada syarat-syaratnya. Fala itsma alaih, ambil bangkai, tak ada dosa bagimu jika famanitur, jika terpaksa. Sebab apa hukum berubah? Sebab senario berubah. Ulama faham dari Quran dan Sunnah bahawa agama Islam ni dinamis, dia bukan sempit. Jadi suatu itu adalah begitu dalam keadaan biasa. Semayang di masjid, naklah kita rapatkan kaki kita, bau-bau kita rapatkan. Itu sunnah. Memang itu sunnah. Kita nak hayatinya sebaik mungkin. Tapi sekarang senario dia berubah. Ada orang mengatakan, ini sunnah WHO, bukan sunnah Nabi. Janganlah sebut begitu. Jangan sebut. Agama ni nampak sempit sangat begitu. Dia, Islam ambil kira itu. Dia bukan disebutkan begitu-begitu saja. Dia sebab bila kita membaca terbit bersembur droplets, kalau kita pembawa kuman, itu boleh boleh menjadi jangkitan. Itu dijarakkan sebab nak jauhkan daripada kemungkinan droplets, iaitu cecair ataupun seumpamanya yang keluar dari hidung, mulut kita itu, daripada terkena pada yang di sebelahnya. Ikhtiar kita berdasarkan kajian-kajian. Sebab itu kita terima kajian tu dan fiqh menerimanya, bukan sengaja kita buat. Jadi Islam tu begitu, tak ada salahnya apa-apa, sebab kita bukan buat sembrono, ada asasnya. Maka bila para ulama kita mengeluarkan fatwa dan sebagainya, saya sokong sebab dia ada asas. Jangan sesiapa mengatakan ini sunnah WHO. Tidak. Ini cadangan WHO dan kita ulama Islam kaji dan nampak, kita kaitkan dengan agama kita, ya ada asas untuk kita menerimanya dan kita bertindak sesuai dengan kita ketika bersolat. Jadi okey. Itu juga sunnah Nabi. Kita bertindak berdasarkan senario, keadaan semasa. Itu juga sunnah Nabi. Bukan sekadar rapatkan kaki itu sunnah Nabi. Kita jarakkan disebabkan keperluan. Itu juga sunnah Nabi. Berdasarkan kaedah yang betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Dr. Dini, ada orang mengatakan membasuh tangan dengan air sunnah. Guna hand sanitizer punah. Pula dah. Ini maaf cakap. Inilah cara belajar agama yang
Maaf cakap sempit, dalam kepompong. Memang basuh tangan tu sunnah. Hand sanitizer ni kita guna bukan untuk ambil wuduk dengan air mutlak. Dengan air mutlak, kita basuh tangan nak makan, basuh tangan dengan air biasa, tak ada masalah. Tapi hand sanitizer ni tujuannya khusus. Kita nak bersihkan diri daripada virus, masuk balik daripada rumah, balik bekerja, terus kita gunakan sabun ataupun hand sanitizer begitu. Tapi bila berwuduk jangan pakai sabun, jangan pakai hand sanitizer. Jadi kita faham tujuan hand sanitizer tu untuk apa. Kena faham. Jangan sebut basuh tangan sunnah, guna hand sanitizer punah tak mana. Kita nak punahkan virus. Basuh tangan dengan air ada masa-masa lain. Jadi tolonglah jangan sempitkan agama kita ni. Agama kita Islam ni dah comel. Yang bagi tak comel ni kita. Yang sama-sama jahil ni.